Okey, kita akan request kita punya panel jemputan masuk sekarang eh. Assalamualaikum Puyu Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Nama apa? Ras. Raspan. Raspan. Sihat Raspan Boleh panggil. Alhamdulillah sihat. You sihat eh? Alhamdulillah sihat. Macam ni lah. Sihat. Ah, Sihat orang muda. betul tu. Ni ada kat mana? Ada podcast ke ada dekat rumah? Sekarang dekat rumah. You ada kat mana tu? Saya di Astro. Tempat kerja. Oh, tempat kerja. Okey, terima kasih sebab sudi untuk meluangkan masa untuk kita dalam sesi Sispa live sharing. Sejam lah insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, tanpa buang masa Tuan. Yep. Saya berbahasa Tuan lah. Sebab kita pun dalam Sispa. Okey. Boleh Tuan eh? Yep. Okey, insyaAllah sedikit sebelum tu kita punya program petang ni dibawa khas oleh bawah sesi rohani, kerohanian Charlie untuk sebagai kelas terakhir lah. Kelas terakhir Sispa bagi Bravo dan Alpha USIM lah. Jadi program ni sedikit sebanyak nak berikan kita apa maksud keikhlasan dalam pengorbanan tu sebenarnya. Yang kita nak faham lah. Sebab kita ni dalam kalangan mahasiswa yang kebanyakan ni tak faham apa maksud pengorbanan ni, Tuan. Okay, jadi sebelum tu, sebelum kita teruskan kepada kita punya tajuk pada petang ni, bolehlah sedikit sebanyak Tuan ceritakan bagaimana boleh ni masuk dalam APM ni. Apa yang jadi tunjang utama tu? Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Raspan. Alhamdulillah. First thing first, saya ucap terima kasih kepada Sispa UC atas kesediaan jemput saya pada hari ini. InsyaAllah tak boleh nak bukan sama-sama lah. Kita orang kata apa, bukanlah maksudnya kita share ni kita bagus, tak. Tapi kita takmil wa istikmal. Kita saling melengkapi antara satu sama lain kan. Yang mana kurang kita tampung, yang mana lebih kita tambah lagi insyaAllah. Baik. Bila sebut pasal APM ni, bila tadi kita nak sebut pasal topik kita adalah berkenaan dengan pengorbanan. So, sudah pasti bila sebut pasal APM, pasal you all masuk Sispa ni, so dia adalah dalam satu bentuk volunteer, satu bentuk sukarelawan yang mana kita juga nak kena memupuk banyak benda nak kena berkorban lah, korban masa, korban tenaga, kadang-kadang korban kewangan. So, apa yang membuatkan saya tertarik? Sebab macam saya nampak sebab saya memang orang kata apa, saya suka badan-badan uniform. Daripada zaman sekolah lagi, suka masuk kawat, suka masuk kadet dan sebagainya lah. So cuma tinggal bila dah bekerja ni kita ada kekangan dari sudut masa kita nak contribute something balik kepada komuniti ataupun kepada masyarakat. Sebab saya ingat hadis Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas atau kama qala Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat pada manusia yang lain. So apa yang berlaku sebab dalam ramai rakan-rakan saya juga menyertai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ni. Antaranya ada Puyu Taha, ada bos saya pun ada Wan Syarul Amri, ada a few kawan-kawan saya juga yang memang menyertai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. So bila saya nampak dengan apa yang diorang buat, so saya jadi tertarik untuk sama-sama nak contribute. Cuma sebelum ni saya dah masuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia tapi saya tak aktif. So saya tak aktif. Disebabkan masa kekangan jelas. Masa betul tu, masa kekangan. Cumanya betul-betul saya aktif balik ni bila COVID-19. Kita tahu bila COVID-19 semua orang terkesan dari sudut ekonomi, bukan setakat ekonomi tapi dari sudut masa, dari sudut pekerjaan. So apa yang berlaku adalah saya tengok ramai orang nak buat charity. Kan macam waktu COVID-19 ada orang dia terbaik kepada banyak benda lah. Ada orang yang dia insecure, which is dia nak menjaga keselamatan dia sangat bagus. Ada juga orang dia nak contribute something tetapi mungkin dengan platform yang tidak menentu. Maksudnya mungkin dengan badan-badan ataupun individu. So ada orang nak contribute dengan badan-badan yang berautoriti. So apa yang saya nampak dari situ saya terpanggil sebab bila APM keluarkan ni lah, bila sebut kita tahu APM di bawah NADMA kan, di bawah pengurusan bencana. Betul. Dan bila ada je bencana, APM adalah antara badan yang akan lead
untuk misi-misi, which is macam sekarang ni kalau kita tengok semua pusat kuarantin adalah di-lead by APM sendiri. So saya nampak kalau saya sebagai Angkatan Pertahanan Awal Malaysia, so sangat janggal ataupun sangat tidak elok kalau kita tidak bersama-sama. Kan? Betul tuan. Istilah ada kita dah pakai baju tapi kita tak buat kerja. Macam tu. So dari situ. Sebab kita tahu kalau dalam sebagai APM tambah-tambah kalau bersekutu kita tak ada gaji. Sebagai memang fully sebagai sukarelawan. So sebab tu saya nampak dari situ adalah saya terus untuk orang kata apa, cuba untuk menyumbang bakti dengan apa kemampuan yang saya ada supaya dengan apa yang kita buat ni sedikit sebanyak bukan setakat untuk diri kita tapi untuk anak-anak cucu kita kan. Bila dia nampak something yang boleh kita tunjukkan sebenarnya nak menjadi orang yang bermanfaat ni tak semestinya kaya, tak semestinya banyak duit. Itulah. Panjang pula introduction. Jadi betul. Jadi jelas sekali kat sini apa yang tuan share kat kita tadi tentang bagaimana tuan boleh terlibat dalam APM ni adalah disebabkan pengorbanan. Pengorbanan tu memang sangat besar untuk kita lakukan sebab bukan semua orang boleh buat. Tambah-tambah boleh bersekutu, bukan yang tu maksudnya totally volunteer daripada kita punya diri kita. Yep. Jadi memang sangat susahlah kalau kita tak ada kalau kita tak ada usaha untuk buat pengorbanan tu. Okay, jadi sebelum kita ni sedikit sebanyaklah saya nak terangkan sedikit background kita punya panel pada petang ni. Tuan. Okey, pada petang ni untuk yang baru masuk kita ada CISPA live sharing dengan bawah tajuk mencari keikhlasan dan pengorbanan. Bersama panel jemputan kita, Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Muhammad Azhar Hilmi bin Muhammad Fazil atau dikenali di media sosial PU Hilmi. Okay, latar belakang atau background panel kita ni dilahirkan pada tanggal 25 Jun 1992, menetap di Selangor, melangkah ke alam pendidikan bermula di Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Bestari Perlis, kemudian melanjutkan lagi di Al-Quran Kuala Lumpur Baru. Percaya atau tak percaya, beliau menyambung pendidikan dalam bidang muzik muzik tuan di Yamaha Music Academy Vocal and Piano di Shah Alam. Sangat interesting. Dan kemudian melanjutkan pengajian di Universiti Putra Malaysia UPM dalam bidang Creative Industry Management. Betul tuan? Universiti Utara Malaysia UUM. Oh sorry tuan. Universiti Utara Malaysia. Maaf tuan. Tak apa. Okay. Beliau memang sangat menggemari sukan air dan juga badminton. Beliau juga banyak terlibat dengan program TV dan reality radio. Betul tuan? Sekarang pun saya tak percaya tuan pun berada di ni stesen radio je. Saya sebagai penyampai radio Zayan. So jadi kena dengar pukul 3 sampai pukul 7 kena dengar. Saya punya slot pukul 3 sampai 7. Okey, pin pukul 3 semua. CISPA pun kena InsyaAllah tuan. Wajib semua dengar. Okey, baik. Okey, insya-Allah tuan. Antara program reality TV, panel kita pernah berada di hadis open mic, tazkirah viral, sarah Ramadan, pencetus ummah, manhaj mutawif. Kat sini semuanya Astro Oasis saja, tak termasuk Astro lain. Banyak. Okay, ada juga di Happy TV, Astro Prima, TV Hijrah yang saya tak dapat sebutkanlah sekarang sebab keterhadap masa. Dan juga antara program radio yang tuan kita pernah sertai adalah Laman Rohani di Sinar FM, Tazkirah Subuh di Salam FM, Zayan Weekend, Salam Muhawarah, Salam Jam Akustik dan Zayan Veled and Diari Mutawif podcast. Sangat banyak kita punya sangat banyak pencapaian ataupun penglibatan panel kita pada panel kita dalam reality TV dan radio dalam penyampai radio. Okay, InsyaAllah tuan, sedikit mukadimah tentang kita punya tajuk pada petang ni, iaitu mencari keikhlasan dalam pengorbanan. Sedikit mukadimah dalam 10 minit. Okey. Macam-macam sekali lagi? Sedikit mukadimah tentang kita punya tajuk pada petang ni dalam 10 minit. Baik, bila sebut pasal pengorbanan, keikhlasan dan juga pengorbanan bagi mahasiswa, kita first kita nak kena tahu bahawa bila sebut pasal mahasiswa, so banyak benda yang dia adalah satu zaman, sebenarnya satu zaman yang sangat seronok, tetapi satu zaman adalah zaman yang kita akan memilih jalan yang kita nak pilih. Sebab ada orang
Ada orang beranggapan masuk je universiti, masuk je mahasiswa dia dah ada jalan. Sebenarnya tak. Kita masuk universiti, kita masuk mahasiswa, kita as mahasiswa, sebenarnya kita tengah di persimpangan antara memilih jalan A, jalan B ataupun jalan C. Sebab apa? Kita keluar ataupun kita graduate daripada universiti, kita akan memilih jalan yang kita nak pergi. So dekat situlah kita nak kena lagi saya akan kongsikan. Daripada situlah kita akan ada beberapa perkara yang perlu kita ready, persiapan kita, benda yang perlu kita lakukan bagi kita nak memilih jalan-jalan yang kita nak pilih. Supaya kita tahu apa matlamat kita, jalan kita tu kenapa kita pilih jalan A, kenapa kita pilih jalan B, kenapa kita pilih jalan C. Sebab setiap individu dia ada keinginan dan juga dia ada impian yang berbeza. So impian, keinginan yang berbeza ini mestilah disusuli dengan tindakan untuk merealisasikan impian dan tujuan yang kita nak. Itu mukadimah je lah. So first adalah persiapan kita lah kan, untuk pengorbanan dan juga keikhlasan, insyaAllah. Betul apa yang Tuan kata. Tak semestinya apa yang kita keluar nanti kita akan jadi satu tu. Sebab dengan zaman sekarang ni tak menentu kerja dia Tuan Tambah-tambah pula dengan COVID-19 ni, jadi sangat susah untuk kita dapatkan apa yang kita dah pilih tu. Malah kita kena keluar dari comfort zone kita. Kat situ kita nampak pengorbanan dalam mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay Tuan, sebagaimana yang kita tahu, pengorbanan ni sangat besar bagi seseorang mahasiswa tu dalam konsep mahasiswa untuk memilih jalan kehidupan dia. Jadi ada antara mahasiswa kita yang tak tahu bagaimana cara pengorbanan yang dimaksudkan tu, cara pengorbanan. Jadi untuk soalan yang kedua ni, bagaimana cara yang betul untuk mendapatkan keikhlasan dan mencapai keberkatan dalam pengorbanan sebagai seorang mahasiswa? Okey, baik, kita masuk kepada topik kita lah. Bila sebut pasal pencapai keikhlasan dalam pengorbanan kita sebagai mahasiswa, saya menggariskan kepada beberapa benda lah. Dalam setiap apa juga perkara yang kita buat, dalam karangan Imam An-Nawawi, hadis 40, hadis yang pertama sekali dah sebut innamal a'malu binniyat, yang mana setiap perbuatan, setiap amalan, setiap tindakan kita mesti bermula dengan niat. So first thing first, dalam apa juga yang kita nak buat, mesti ada, kita kena refresh balik niat kita. For what kita masuk universiti, for what reason kita masuk SISPA USIM, for what reason kita buat benda ni, atas dasar apa kita buat benda ni. So daripada situ kita akan refresh balik niat kita, tujuan kita. Sebab niat kita akan drive tindakan kita. So first adalah niat. Sebab tu kalau kita kata macam kita masuk universiti, ada orang akan pasang niat macam-macam. Ada orang masuk universiti because of dia nak keluar daripada comfort zone dia dekat kampung. Ada orang masuk universiti dia sebab dia tak nak dikongkong oleh ibu dan ayah. Ada orang masuk universiti because of dia nak dapat kerja yang besar. Ada orang masuk universiti dia nak dapatkan gaji yang besar. Ataupun ada orang masuk universiti sekadar cukup nak dapatkan sijil supaya tak malu. Bila orang tanya, you all graduate apa? Oh, I ada degree, I ada diploma. So, banyak niat, banyak tujuan, banyak impian. Itu yang kita kena tentukan pertama sekali. Niat. Untuk apa? Atas dasar apa? Ini kena selalu bermain dekat kita punya fikiran. Ni sahabat saya balik penyampai Radio Sinar. Dia kata saya masuk universiti sebab nak usah awet. Macam-macam niat, macam-macam reason. So kita yang menentukan. Tak ada orang boleh tentukan niat kita apa yang kita nak jadi. Okay? So itu first kali. Dalam apa yang kita buat, niat yang paling utama. Sebab kita yang tahu niat kita dan niat kita akan drive tindakan kita. Yang kedua, kita nak kena tetapkan matlamat dalam apa yang kita buat. Bila kita dah ada niat, kita dah pasang niat, kita kena letak satu goal. Kita kena letak matlamat. Saya pecahkan matlamat ni kepada 3 benda. Yang pertama, matlamat jangka pendek. Okay? Matlamat jangka pendek sebagai contoh, macam tadi lah, bila kita dah ada niat, okay, aku nak masuk belajar, aku nak belajar tinggi, kita ada matlamat jangka pendek, aku nak score dean list. Ada matlamat jangka pendek, I want to be someone, saya nak menjadi seseorang yang bermanfaat di universiti. Ataupun matlamat jangka pendek kita nak make sure kita graduate dengan first class. Ataupun kita punya matlamat jangka pendek kita adalah kita nak make sure bila kita masuk universiti, kita dapat
apa nama ni, yelah, jadi matlamat jangka pendek kan. Maksudnya dari sudut apa yang kita nak capai dalam waktu yang terdekat ni lah. Kan? So betul. dean list, nak dapat dean list, nak make sure kita dapat 4 flat every semester, kita nak dapat ataupun 3.5 above, 3.5 ke bawah ke. So kita meletakkan matlamat. Sebab apa kena ada matlamat jangka pendek? Bila ada matlamat jangka pendek, dia akan drive tindakan kita. Tindakan yang macam mana? Bila nak dapat dean list, kita kena make sure kita kena buat homework, kita kena make sure assignment siap, kita kena make sure attendance kita tak lompong, kita kena make sure semua benda yang perlu kita buat settle untuk kita nak realisasikan impian kita atau matlamat kita, kita dapat dean list. Okay. Kemudian kalau kita nak dapat orang kata apa, matlamat jangka pendek ni juga, tadi saya kata nak realisasikan impian tu, bila kita dah ada matlamat jangka pendek, sebab bila kita dah letak matlamat jangka pendek, kita akan ada drive, kita akan ada tindakan yang kita nak buat untuk nak realisasikan impian matlamat jangka pendek kita tadilah. So bila daripada situ kita akan work out habis-habis. Kemudian yang kedua, selepas kita letak cukup ke matlamat jangka pendek, tak cukup, kena ada matlamat jangka panjang. Ada orang masuk matlamat jangka pendek, contohlah dia masuk universiti, aku nak make sure aku dapat awet cantik, sebab bila masuk universiti awet-awet mesti educated. Contoh, for example. Betul. Ke rasa betul. Dari Tak ada tu. Kena niat tu. So maksudnya, okay, bila ada matlamat jangka panjang, kita letak satu matlamat jangka panjang, apa yang kita nak achieve selepas kita dapat matlamat jangka pendek. Kita dah keluar daripada kepompong, kita berada dalam comfort zone kita sebagai pelajar, kita akan masuk medan juang yang sebenar. Medan juang yang sebenarnya adalah medan selepas belajar. Sebab medan selepas belajar, kita akan berjumpa dengan macam-macam jenis orang, macam-macam jenis situasi, macam-macam jenis keadaan. So matlamat jangka panjang kita kena tetapkan. Contoh, matlamat jangka panjang, apa yang kita nak jadi adalah mungkin kita nak achieve, saya nak jadi, kalau kata macam Rasfan nak masuk APM, mungkin letak achieve plan nak jadi ketua Pesuruhjaya. Tinggi sangat tu. Nothing impossible. Betul tuan. Nothing impossible. Matlamat jangka panjang. Okay, saya ambil contoh, saya cerita pengalaman saya sikit, boleh kan? Boleh tuan. Pengalaman saya dulu masuk sekolah rendah, saya masuk tahfiz darjah 4. Start darjah 4 saya masuk tahfiz. Sampai tingkatan 1. Saya masuk, bila masuk tahfiz banyak soalan. Ada orang tanya dekat Azhar, bila besar you nak bagi anak isteri makan apa? Kan tahfiz ni tak menjamin. Bila masuk tahfiz, macam mana you nak dapat gaji yang besar, macam mana nak dapat kerja yang besar? Okay. Saya ambil benda tu sebagai satu cabaran. I can prove, saya akan buktikan, saya boleh buktikan sesuatu untuk menyanggahi dia punya fakta yang disebut. Saya simpan, tak apalah. Bila masuk sekolah menengah, saya masuk Mahat At-Tarbiyah Islamiyah, saya ambil SPM. Daripada tingkatan 1, orang tanya Azhar, apa you punya cita-cita? Saya cakap saya nak menjadi seorang penyanyi. Saya nak jadi penyanyi. Semua orang gelakkan saya. Kawan-kawan gelak itu apalah, orang semua nak jadi engineer, nak jadi arkitek, nak jadi doktor, nak jadi polis, nak jadi tentera. Tapi ni je nak jadi penyanyi. Orang gelak, saya malu. Saya terus saya cakap macam alamak. Tapi yelah, kita rasa macam malu. Bila masuk tingkatan 3, saya ubah saya punya cita-cita. Azhar apa nak jadi? Saya nak jadi pensyarah muzik. Saya nak jadi pensyarah muzik. So masih kena dengan muzik. So saya punya target ni kan, target supaya orang tak gelakkan saya. Walaupun macam agak mustahil, macam mana kau nak jadi penyanyi kan? So apa yang saya buat, lepas tu habis saja daripada SPM, saya dapat 2 tawaran. Saya apply UiTM untuk course muzik. Saya apply juga Darul Quran untuk diploma tahfiz dan dakwah. Tapi dua-dua saya dapat tawaran untuk saya pergi interview. Kemudian saya pun cakap dekat Umi saya berbincang dengan Umi saya kata, Umi, Azhar nak ambil mana? Saya nak ambil muzik. Of course saya minat muzik. Saya minat menyanyi. Dulu saya dengar lagu Kamikaze, lagu Search, kecil dulu. So, apa yang berlaku, mak saya, Umi saya macam tak bersetuju. Dia kata, Azhar ambil Darul Quran. After Darul Quran, Umi support apa yang Azhar nak dalam muzik. Dan saya pegang. Okay, saya pegang kata-kata. Saya pergi interview Darul Quran. Saya dapat Darul Quran. Lepas keluar dari Darul Quran, saya tutup janji dekat mak saya.
Saya tanya Umi. Okay, itu Umi dah janji kan, after 3 years. Lepas tu okay, Azhar nak ambil muzik. Okay, saya pun dimasukkan ke Yamaha Music Academy. Saya ambil vokal dan juga piano. So saya tanya dekat mak saya bagi Umi lah, Umi kenapa? Yelah, Yamaha Music ni mahal sebab dia private. So nak masuk Yamaha Music ni nak bayar bulan-bulan dia agak mahal. So kenapa tak bagi masuk UiTM? UiTM senang. Dia kata, okay, apa Azhar nak sebenarnya? Saya cakap saya nak music. Yeah, okay. You nak music, you bukan nak dunia music. So kalau nak music, just fokus kepada music. Sebab kalau masuk kita ambil dunia muzik, sebenarnya muzik ini cantik. Dia indah. Dia satu benda bahasa yang satu dunia akan faham. Oh ni tengah sedih muzik ini, contoh lah. Tapi yang mungkin merosakkan muzik adalah dunia muzik yang dicipta oleh manusia. Sebagai contoh, kalau kata dalam satu muzik tu kita kata nak menyanyi menyanyi rock contoh. Rantai mesti kena pakai rantai besar, mesti kena pakai lambang salib ke contoh, mesti kena pakai buka aurat. Itu adalah dunia muzik yang dicipta. So atas kita, pilihan kita. Kita nak muzik ataupun nak muzik dan dunia muzik. Ataupun muzik, dunia muzik tu kita yang create. Macam mana kita nak. So lepas tu, habis daripada Yamaha Music, and then saya dapat Pecinta Sumbah. Dalam masa ini saya dapat tawaran untuk Universiti Utara Malaysia. Saya buat PJJ study untuk degree. Saya buat Creative Industry Management, major dalam music dan filem lah. Music dan filem. So dan alhamdulillah dalam masa sama sekarang ni saya berkecimpung, saya bekerja di Astro Radio, di Zayan sebagai penyampai, juga terlibat dengan muzik. So apa yang saya nak sampaikan, at the end of the day, bila ada matlamat jangka panjang, tindakan kita akan drive untuk capai matlamat jangka panjang. Walaupun agak mustahil. You cakap, you budak tahfiz. Daripada budak tahfiz darjah 4 yang tak belajar sains dulu, saya masuk darjah 4, tak ada sains, tak ada math, tak ada ni apa semua. Saya masuk tingkatan 1 pun zero. Waktu saya ingat saya masuk sekolah menengah, saya masuk lewat sikit. Hari ni saya masuk, esok ada ujian sains. So apa yang saya buat, saya tak tahu pasal sains, saya hafal. Saya tanya kawan, ni apa ni? Saya hafal, saya buat macam hafal Quran. Oh, hafal, tapi tak faham. Tapi esok bila jawab, saya dapat C. Daripada tak tahu apa-apa, dapat C. Alhamdulillah. So apa yang saya nak sampaikan, pentingnya bila ada matlamat jangka pendek untuk kita sukses dalam apa yang kita nak buat. Contoh, dalam SISPA mungkin kita nak jadi ketua pelatun terbaik ataupun mungkin nak jadi anggota kadet terbaik dan sebagainya. So ada target. Yang kedua, kena letak matlamat jangka panjang. Selepas dah target matlamat jangka pendek tadi, nak dapat dean list, nak dapat macam-macam lah. Jangka panjang ni akan drive kita lagi. Sebab tu macam saya tak pernah berubah daripada dulu. Walaupun saya ubah sikit tapi masih kena dengan muzik. Kalau dulu kata nak menyanyi, yes, saya menyanyi. 2011. Saya dah tengok. 2011 ke 2012. Sebab saya suka lagu-lagu. So family saya ni macam tak berapa bagi. Tak apalah lagu-lagu ni kan, lirik ni apalah, macam tu lah. So apa yang saya buat, macam saya sebut tadi lah, muzik tak salah, yang salah adalah bagaimana kita mencorak muzik tu. So saya gubah lagu-lagu mainstream, lagu-lagu yang viral, saya gubah lirik kepada mungkin yang lebih positif, ataupun saya ubah lirik tu mengikut situasi, mungkin ada something berlaku kat saya, so saya curahkan dalam bentuk lirik tu dalam cover tu. So saya tunjuk dekat situ. Dan alhamdulillah video saya viral. Waktu tu saya bersama dengan Langit Ilahi, kemudian TV3 panggil, dan sedar tak sedar, walaupun kata bukanlah penyanyi profesional, tapi alhamdulillah saya dapat keluarkan single dengan Sony Music. Ada juga a few single saya keluarkan sendiri. Maksudnya saya mencapai saya punya matlamat saya nak jadi penyanyi. Cuma tinggal kenal orang kenal tak kenal je lah. Betul tak? So tapi matlamat. So still you achieve your target. Target saya adalah saya nak jadi penyanyi. Saya tak minta jadi penyanyi yang terkenal ke. So jadi penyanyi terkenal is bonus. Macam tu lah. So yang ketiga, dia penting kena ada matlamat jangka pendek tu, matlamat jangka panjang tu. Raspan pun kena pasang. Contoh kalau dalam nak mendirikan rumah tangga pun kena ada matlamat tu, matlamat jangka pendek kita, matlamat jangka panjang kita dengan wife kita, supaya kita dapat bina kesefahaman.
Sebab tu kadang-kadang ada orang bila kahwin, oh tak boleh lah, tak kesepahaman lah, tak ni lah, tak itulah. Sebab mungkin nawaitu kita tidak awal kahwin, kita tak clear. Sebab apa kita kahwin? Kan? Adakah sekadar untuk melakukan hubungan seks? Ataupun adakah sekadar untuk nak ada pasangan supaya orang tak kata kita ni noob, orang lain ada pasangan, kita tak ada pasangan? So, depends pada kita. Kita menentukan diri kita. So, sebab Allah sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum kalau kita tak usaha untuk ubah apa yang ada pada diri kita. So, at the end of the day, apa yang Allah bagi kita kehidupan kat dunia ni, Allah bagi Allah bagi permission kepada kita untuk menentukan kehidupan kita. Yang mana at the end of the day kita akan menanggung akibat perbuatan kita. Sama ada di akhirat nanti kita akan dapat syurga ataupun dapat neraka lah, for example. Okay. Dan yang ketiga adalah kena letak matlamat jangka hayat. Kalau saya ni macam saya letak matlamat ukhrawi lah, matlamat akhirat. Matlamat akhirat maksudnya dia akan jadi ibu kepada kedua matlamat kita tadi. Dia akan jadi guideline kepada kedua matlamat kita tadi. Of course, bila kita cakap pasal matlamat akhirat, kita nak masuk syurga, kita nak dapat syafaat baginda Rasulullah SAW, kita nak dapat rahmat dan kasih dari Allah SWT. So macam mana nak dapat kesemua ni? First adalah kita kena ikhlas dengan apa yang kita buat. Contoh, first matlamat jangka pendek tadi. Kita belajar, kita nak achieve dean list. Okay, matlamat jangka pendek tadi dean list. Tapi kenapa kita nak dapat dean list? Adakah sebab mak ayah suruh? Adakah sebab kita fight dengan kawan? Ataupun adakah sebab kita nak all out buat yang terbaik? Sebab al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang lebih tinggi daripada Islam. So you must be the best. So bila nak jadi yang terbaik, you must do the best. Mesti buat yang terbaik. Betul tak? Do the best to be the best. Betul. Buat yang terbaik untuk jadi yang terbaik. So benda ni guide kita balik. So last sekali, first tadi niat, kemudian kena ada matlamat goal yang kita nak capai. Goal yang kita nak capai, last sekali adalah kena istiqamah. Contoh tadi ada matlamat ukhrawi, kita nak buat benda baik. Yes, nak jadi ikhlas ni susah. Nak jadi orang yang baik ni sebenarnya susah. Sebab banyak godaan, banyak dugaan. Kadang-kadang kita buat baik, orang cakap, alamak dia ni acah-acah baik lah pula kan. Tambah kalau zaman belajar dulu lah, zaman dulu kena kan. Banyak perkataan seperti itu keluar tu. Zaman belajar ni lah. Kau jadi diri kau lah. Seolah-olah menjadi baik tu bukan diri kita sendiri. Faham tak? So mesti kau tak payahlah acah-acah baik, kau jadilah diri sendiri. So atas kita mencorak diri kita. Saya nak ambil contoh macam seorang sahabat Nabi. Kalau Rasfan dah pernah pergi umrah tak? Ya, belum lagi. Dah pernah pergi? Belum. Tak ada rezeki lagi. Amin insya-Allah, moga Allah memudahkan. Amin. Niat insya-Allah. Kalau dekat Madinah ada satu tempat yang mana namanya Masjid Bani Unaif. Yang mana dekat Masjid Bani Unaif ni dia perkampungan kaum Bani Unaif lah. Ada seorang sahabat namanya Talhah ibn Barra. Talhah ibn Barra ni ayah dia ni musyrik. Ayah dia tak beriman. Ayah dia kufur pada Allah. Ini kita tengok. Selalunya dalam kehidupan kita, kita akan letakkan ayah kita sebagai role model kita. Ayah kita akan menjadi sumber ikutan kita. Dan kadang-kadang kalau kita kata ayah kita buat nakal, kita pun buat nakal. Ayah buat nakal boleh, sekan saya tak boleh. Saya buat nakal tak boleh. Contoh kan. So kita akan meletakkan kesalahan tu pada orang lain. So Talhah ibn Barra ni, dia orang yang sangat cintakan Rasulullah SAW. Bila dia jumpa Rasulullah SAW, muka dia akan blushing, muka dia akan merah. Macam Rasfan lah, kalau jumpa orang yang Rasfan admire kan. Muka merah, muka suka. Tu maksudnya ada lah tu. So Talhah ibn Barra ni sama juga. Dia bila jumpa Rasulullah, muka dia merah, muka dia blushing, habis blushing ni. Kemudian ada satu hari tu sebab dia, bila orang tanya dia kenapa, sebab dia terlalu cinta ke Rasulullah SAW. So satu hari tu Rasulullah nak test dia. Duduk, Rasulullah kata, ya Talhah ibn Barra, aku perintahkan kau bunuh ayah kau yang musyrik. Ini kita tengok ujian kalau dia tidak ada goal, kalau dia tak ada matlamat, kalau dia tak ada prinsip dan tidak ada niat, mungkin dia akan berbolak-balik. Takkan Rasulullah suruh aku bunuh ayah aku? Of course dia akan question. Tapi apa yang Talhah buat, Talhah tak tanya banyak, Talhah terus
naik kenderaan dia nak pergi dapatkan ayah dia. Kemudian Rasulullah tu menjadi, ya Talha, dia kata, balik sini, dia kata, sesungguhnya aku diutuskan bukan untuk memecah belahkan umat. Rasulullah saja je test Talha, kan. Sampailah satu cerita, satu kisah, Talha dah orang kata apa, Talha dah berada di ambang sakaratul maut. Talha dengan mak dia, Rasulullah datang. Rasulullah kata kat ibu Talha, dia kata, wahai ibu Talha, kalau Talha makin nazak, bagi tahu aku. Okey, Rasulullah pun balik. Ini nak cerita kehebatan seorang sahabat ni. Kemudian satu malam tu Talha dah nazak. Kemudian ibu Talha ni nak pergi dapatkan Rasulullah. Talha tak bagi. Ibu Talha ingat, dia kata, oh mungkin Talha risau kot, aku nak pergi malam-malam seorang-seorang. Dia kata, tak apa, ibu akan beritahu jiran, minta jiran panggil Rasulullah. Talha tak bagi. Apa Talha cakap? Wahai ibuku, sesungguhnya aku lebih mencintai kesakitan yang aku alami berbanding aku ganggu tidurnya baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Bagaimana Talha boleh keluar perkataan macam tu? Dia ada goal. Dia ada matlamat, dia ada cita-cita. Kan, kalau kita, siapa tak nak kematian kita Rasulullah ada? Betul tak? Siapa tak nak kekasihan Rasulullah ada? Tapi dia tahu, oh, adab dia sebagai umat, adab dia sebagai sahabat, malam dia tak nak ganggu. Sampailah wafatnya Talha ibn Barra, Rasulullah datang. Dia kata, wahai ibu Talha, kenapa tak bagi tahu aku? Ibu Talha cerita, ya Rasulullah, Talha tak bagi. Talha cakap, sesungguhnya aku lebih mencintai kesakitan yang aku alami berbanding aku ganggu tidurnya engkau, ya Rasulullah. Rasulullah dengar, Rasulullah tu angkat tangan berdoa, ya Allah, kau berilah Talha balik bertemu dengan engkau dalam keadaan dia suka pada engkau dan engkau suka pada dia. Hebatnya Talha ibn Barra ni antara sahabat, tak ramai sahabat dapat doa khusus yang disebut nama oleh baginda Rasulullah SAW, yang dapat antaranya Talha ibn Barra, yang mana ayah dia musyrik, ayah dia syirik pada Allah, ayah dia tak beriman dengan Rasulullah SAW, tapi kita tengok macam mana dia survive sebab dia ada goal, sebab dia ada matlamat, dia ada prinsip. Sebab apa? Sebab matlamat akan drive tindakan kita. Sebab tu ada orang kata nak jadi kaya, ada orang letak matlamat nak jadi kaya. So segala tindakan, tak kisah baik ataupun tidak, akan drive dia untuk dia achieve apa yang dia nak. Sebab tu ada orang akan makan rasuah, ada orang tikam orang lain, ada orang nak buat tu, buat ini. Sebab dia nak sampai kepada apa yang dia nak capai adalah kaya. Sebab itu matlamat jangka panjang, selain kalau kita kata kita nak kaya, kita kena tambah satu lagi, kaya yang beriman. Kalau kita nak jadi doktor, mesti doktor yang saleh, doktor yang baik, dan juga doktor yang musleh, doktor yang ajak orang lain untuk jadi baik. Banyak doktor yang saleh, kan, doktor yang baik. Tapi kita kena ada juga doktor yang musleh. Contoh, pesakit tengah sakit, doktor je lah jaga dia punya kebajikan untuk diri dia, dia solat dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan patient yang tak boleh nak solat? Apa inisiatif yang kita nak ajar dia? Sedangkan Islam ni mudah, boleh solat duduk, boleh solat baring, boleh solat tidur. Kan? Maksudnya, kena solat dan kena musleh. Kena baik dan kena juga ajak orang lain untuk jadi baik. So, last sekali adalah tadi istiqamah. Nak istiqamah ni lah sebenarnya paling susah. Saya cakap pun, saya pun susah juga. Tapi benda ni kita kena terima. Sebab tu saya cakap awal tadi. Saya cakap bukan maksud saya bagus, tapi takmil wa istiqmal. Kita melengkapi antara satu sama lain. Kan? Mungkin hari ni saya bercakap nampak saya hebat. Kan? Mungkin dekat luar nanti jumpa, ini lain nampak kan, dalam itu live lain. Sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ni menaik dan menurun. Tapi kita doakan semoga biar naik dia tinggi, tapi graf turun dia sikit. Naik dia banyak, turun dia sikit. So kita cuba untuk sama-sama lah takmil istiqmal, insya-Allah. InsyaAllah tuan. Okay, sebelum tu kita screenshot sekejap. Okay. Boleh tuan Boleh. Okay. Bismillah. Dua. Okay. Okay, bagi yang baru masuk sekarang ni, kita tengah live bersama dengan PU Hilmi. Okay, di bawah tajuk mencari keikhlasan dalam pengorbanan. Okay, sangat menarik apa yang dikongsikan oleh tuan kita pada petang ni. Sebab saya pun tak jangka kalau macam contohnya apa yang tuan kata dari segi matlamat tadi. Selalu sangat kita dengar yang matlamat ni terbagi kepada dua je, pendek dengan panjang. Tapi kebanyakan yang lupa ada lagi yang kita perlu tambah dalam matlamat kita, iaitu seperti yang tuan beritahu tadi, matlamat hayat kita ni, jangka hayat kita ni. Maksudnya lebih ke arah akhirat tu. Bagaimana kita includekan sekali apa yang kita niat tu bersama-sama dengan tujuan kita tu, kita include sekali dengan
kenapa kita buat? Alah kita buat ni dengan sebab mak ayah kita ke? Sebab kita nak sijil sahaja ke? Tapi tanpa kita sedar, kalau kita letakkan Allah sebagai utama, matlamat kita lagi jelas. Matlamat kita lagi jelas, matlamat kita lagi kukuh lah untuk kita achieve apa yang kita nak tu. Okay, Baik, Ras, untuk kalau ya, rasa nak tahu, menjadi pelajar ni antara jalan mudah untuk ke syurga. Menjadi yang pelajar. mana tu? Sebab yelah, bila jadi student, tambah kalau student IPT ni semuanya atas kita. Kita nak pergi kelas, tak nak kelas kan. Tak nak pergi kelas ke, tak nak pergi kelas ke, atas kita. Cuma tinggal nanti kena bar tak kena bar je lah exam nanti. Dalam satu hadis Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Atau maqala Rasulullah SAW. Jaminan Nabi sebut, barang siapa tempuh satu jalan nak tuntut ilmu. Contoh kena pergi kelas pagi, dah lah susah nak bangun pagi, tapi struggle juga nak bangun pagi, nak pergi kelas, ngantuknya dalam kelas. Hanya Allah yang tahu kan, dah makan coklat pun ngantuk lagi, minum air pun ngantuk lagi. Barang siapa tempuh satu jalan nak tuntut ilmu, Nabi sebut, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dipermudahkan bagi dirinya jalan untuk ke syurga. Kan semua macam nak masuk syurga cepat, kan. Sebenarnya dengan kita menuntut ilmu akan permudahkan jalan kita untuk ke syurga. Sebab itulah pentingnya tadi matlamat ukhrawi kita tadi. Supaya dia drive kita. Kita nak jadi dinlis kita untuk apa? Sebab kita nak achieve tadi. Kan kita nak sahut seruan yang Nabi sebut, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu tu wajib. Kita nak kena belajar. Tak kisahlah dah tua pun kita belajar. Saya cakap macam sekarang ni, saya dalam kelas ada student yang usia dia lebih kurang 50 tahun. Ada. Untuk yang classmate saya. So maksudnya kita, kenapa study? Dia kata, belajar takkan pernah habis. Walaupun kita tak belajar secara formal, mungkin kita masuk tempat kerja, kita masih belajar. Kita akan belajar dengan environment, kita akan belajar dengan sistem, kita akan belajar dengan sosial. So kita akan, kehidupan kita ni akan jadi pelajar sampai bila-bila. Takkan pernah habis. Kan. So itu keywords kalau kata sebagai student lah, macam SISPA kan. Aktif nak kena belajar, nak kena bahagikan masa lagi dengan aktif dengan APM dan sebagainya. Ingat yang tu, jaminan Nabi sebut, siapa yang tempuh jalan, susah ni nak pergi, berat nak pergi ni kan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudah jalan untuk ke syurga. Itu dia insyaAllah. InsyaAllah. Okay, sangat menarik perkongsian petang ni. Memang betul. Ini betul apa yang saya rasa sangat menarik perkongsian kita. Okay, jadi untuk yang baru masuk, korang boleh share kita punya AJ Live ni untuk sama-sama kita ambil manfaat daripada sharing SISPA Live ni. Okay, sebagai apa ni, konklusi tuan. Sebagai konklusi sebelum kita tutup kita punya sharing pada petang ni, sedikitlah penggulungan daripada tajuk yang kita bawakan pada petang ni, insya-Allah. Okay, baik. Bila nak jadi orang yang ikhlas dan nak berkorban, kita kena ingat satu je. Dalam dunia ni tidak ada siapa boleh ubah diri kita. Mak ayah kita tak boleh ubah diri kita, kawan-kawan tak boleh ubah diri kita, cikgu tak boleh ubah diri kita, siapa-siapa pun tak boleh ubah diri kita, melainkan kita yang ubah diri kita sendiri. Tapi orang lain berperanan sebagai penunjuk jalan ataupun guidelines. Mak ayah kita akan tunjuk jalan. Rasfan ikut jalan ni, mak dah lalu jalan ni tak banyak duri. Ayah akan cakap, Rasfan ikut jalan ni shortcut sikit. Kan? Pilihan di tangan kita, sama ada kita nak pilih jalan yang dah ditentukan ataupun kita akan tebas lalang yang baru untuk kita create jalan baru untuk kita. So sebab tu kita kena faham yang tu. Ada orang akan kata guna, asal kau buat macam ni? Aku tak dapat hidayah lagi. Hidayah takkan datang bergolek kalau kita tak usaha untuk dapatkannya. Kan? So berbalik atas diri kita balik. So ada orang kata, kenapa kau nak jadi macam ni? Oh tak, sebab aku memang dah memang tak baik. Kenapa kita tak baik? Sebenarnya kita yang tak membaikkan diri kita. So siapa pun kita nak jadi, kita kena ingat, kena tahu, kena faham, kena letak dalam mindset kita, tak ada orang boleh ubah kita adalah melainkan diri kita sendiri. So kita tahu kemampuan diri kita, kita tahu kelemahan diri kita, kita tahu kat mana kedudukan diri kita, maka kita kena manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita dapat menjadi Muslim yang baik, Muslim yang falah dan juga muslah. Orang yang baik dan juga sentiasa usaha nak ajak orang lain untuk jadi baik.
nakkan sesuatu, kita perlu korbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu Betul konsep tuan. Setuju sangat. yang saya pegang. Nak dapatkan sesuatu, perlu korbankan sesuatu. Kadang-kadang Sesuatu. kita nak dapat keluarga. Daripada kita duduk lonely, kita nak dapat keluarga, kita perlu korbankan masa kita dengan kawan-kawan. Mungkin dulu kita duduk lepak dengan kawan, ada time duduk ngeteng-ngeteng dengan kawan. Bila kahwin, lain pula, ada hak isteri yang perlu kita tunaikan. Yang mana kita dah sibuk dengan kerja, kita nak ni kan. So bila kita study pun ada hak kita sebagai student yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita korbankan. Korbankan masa tidur kita, korbankan masa lapang kita, nak kena buat homework, nak kena buat assignment, nak kena siapkan kerja, dalam masa sama nak kena berkecimpung dalam APM. So pengorbanan dalam kehidupan kita ni sentiasa akan ada pengorbanan. Cuma kita yang memilih pengorbanan itu berbaloi ataupun tidak. So maksudnya kalau kita kata nak mencuri pun kena ada pengorbanan. Orang nak mencuri pun kena ada pengorbanan. Apa pengorbanan dia? Dia nak kena ada effort, kena beli barang-barang untuk dia nak rompak rumah orang. Ataupun kalau kata dia tak rompak pun dia nak curi barang tu, kena ada effort, dia kena pergi tengah malam, dia kena cari masa, itu pengorbanan dia. Pengorbanan itu yang kita pilih. Maksudnya kita nak pengorbanan yang Allah akan kira sebagai amal soleh ataupun pengorbanan yang sia-sia lah. Itulah. So kita harapkan, kita doakan semoga macam saya doakanlah moga dari SISPA semua sentiasa sukses, sentiasa orang kata apa, jadi hamba Allah yang baik, soleh dan juga muslim. Dan kalau ada InsyaAllah. dekat luar kalau jumpa saya tu tegur saya lah, nampak macam nakal ni kat luar ni kan, tegur lah kan. Kalau ada kesempatan boleh getih-getih. Tu insyaAllah. Terima kasih banyak Rasfan. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada panel jemputan kita pada petang ni. Sangat menarik perkongsian dia. Betul, sangat menarik. Jadi siapa yang tak join kita punya live ni sangat rugilah. Tapi jangan risau sebab kita akan save live kita. Okay. Sangat mahal live ni. Sebab apa? Sebab kita dikongsikan dengan isi-isi yang sangat menarik, sangat sesuai untuk kita sebagai mahasiswa, untuk kita tentukan matlamat yang betul dalam menjamin kita punya perjalanan kehidupan kita pada masa akan datang, insyaAllah. Tuan. Okay, tanpa memanjangkan kita punya perbahasan ni, sebab tuan pun ada pukul 3 live di Zayan. Macam parlimen pula. Okay tuan, sebelum tu sedikit ucapan untuk peminat-peminat Zayan. Macam mana? Sedikit ucapan untuk peminat-peminat Zayan. Okey, untuk semua yang sedang menonton ni, 118 orang ni ataupun semua SISPA UC, lepas ni Raspan kena share dalam group, make sure dengarkan saya. Wajib ni arahan ini arahan yang mana pukul 3 petang kena dengarkan saya di Zayan Village. Saya akan bersiaran lah setiap Isnin sampai Jumaat 3 sampai 7 malam. So setiap hari tu akan dengarlah suara saya. So kalau kata ada nak communicate, boleh je WhatsApp kan dekat nombor Zain DG, ataupun boleh je call kita, ataupun boleh je DM saya, insyaAllah. Itu je lah. So kena dengarkan saya. SISPA ni wajib lah dengar. InsyaAllah tuan. Okay, jadi yang SISPA ni tolong masuk tolong dengar kita punya ni daripada tuan kita Live Zayan nanti. Okay, insyaAllah saya mewakili daripada pihak penganjur daripada unit kerohanian mengucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Ustaz ataupun lebih formalnya tuan lah kerana sudi untuk meluangkan masa. Nak kata sejam pun tak juga dalam masa 40 minit ni untuk live sharing SISPA ni. Okay tuan, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi tuan. Jangan segan untuk jangan puas untuk live sekali yang kita orang lagi. InsyaAllah boleh. Anytime insyaAllah. Okay, insyaAllah tuan. Okay, baik. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi.